Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kita punya perbincangan tentang topik karbonil, soalan nombor 4. Soalan dia, explain the reactive site for addition reaction. Reactive site for addition reaction maksudnya reactive site of carbonyl for nucleophilic addition reaction lah ya. Jadi kita terang tentang functional group C double bond O. Question number 4 ya. Dan akan berlakunya nucleophilic addition. Jadi dekat sini dekat nota saya, kamu boleh refer dekat nota saya. Saya ada menerangkan tentang bagaimana apabila karbonil itu, karbon yang ada C double bond O, karbon yang attach dengan O yang elektronegatif. Jadi karbon itu dia kekurangan elektron. Dia electron deficient site. Jadi karbon partially positif manakala oksigen partially negatif sebab oksigen lebih elektronegatif. Jadi akan berlakunya polarize. The electronegative oxygen atom polarize the carbonyl group, making the carbon is an electrophilic site. Jadi karbon ni akan jadi electrophilic site. Dia akan jadi electrophile sini karbon. Sebab dia kekurangan elektron. Carbonyl carbon atom carries partial positive charge. Okay, while oxygen atom carries partial negative charge. So the carbonyl group has an easily broken pi bond. Kat sini ada double bond ni, dia ada pi bond yang akan mudah putus. Thus carbonyl carbon atom become the center of nucleophilic attack. Jadi carbon ni dia akan di-attack oleh nukleofil. Jadi yang kamu nak balas dengannya adalah nukleofil. Misalnya CN minus satu nukleofil. NU. Saya buat NU. Nukleofil. Jadi apa yang berlaku ialah CN negatif ni, nukleofil, dia akan add pada carbonyl, pi bond akan break. So elektronnya akan ditempatkan pada O, menjadi O negatif. Jadi equation ni menjadi C tu akan jadi single bond dengan O, O tu akan jadi O minus. Dari sini dia ada apa-apa dia bawa aja. CN akan attach. Contohnya macam tu. Jadi tindak balas ni adalah nucleophilic addition. Reaction carbonyl Okay, jadi kamu penerangan tu kamu boleh tengok dekat nota saya muka surat 65. Rujuk muka surat page rujuk muka surat page page 65, rujuk kat situ. Ada saya terangkan bagaimana reaction bagi carbonyl adalah nucleophilic addition. Nucleophilic addition disebabkan oleh carbon tu, carbon double bond dengan O tu, sebab dia terikat dengan O yang lebih elektronegatif, jadi carbon tu akan jadi partially positif, jadi dia akan bertindak sebagai electrophilic site. Jadi nucleophile akan attack padanya. Nucleophile kita akan attachkan carbon dengan nucleophile.
C double bond O tu menjadi C single bond O. O akan menjadi O minus. Jadi daripada unsaturated kepada saturated lah. Nucleophilic addition. Okay, itu question number 4. Kemudian question number 5. Question number 5 ialah draw structure formula for the product form when 3,3-dimethyl butana react with. Okay. Jadi ini aldehyde react dengan reagent ni. Dia nak produk saja. Saya akan lukis structure aldehyde. Kemudian saya akan tunjukkan reagent apa yang tidak beras dan produknya structure macam mana. Okay, structure dia aldehyde-nya adalah 3,3-dimethyl. Adalah number 5 ya. So number 5. 3,3-dimethyl butanal. Right, 3,3-dimethyl butanal. Make sure hidrogen dia betul bilangan. Reaction dengan yang pertama ialah reaction dengan saya buka-buka kat sana. Dengan hot acidified potassium permanganate. Okay, jadi reaction dia ni dengan KMnO4 acidified panas. Apakah struktur produknya? So ini adalah oxidizing agent, potassium permanganate acidified panas oxidizing agent. Jadi aldehyde dia akan teroksidas kepada carboxylic acid lah. Struktur dia ni kita hanya salin saja. Sebahagiannya tu yang berubah hanya C double bond OH itu. CH2, C double bond OH tu dia akan jadi C double bond OH. Dia jadi carboxylic acid. So yang bahagian hujung ni saja yang berubah Instead of C double bond OH aldehyde jadi carboxylic acid bila dioksidakan bila oksidakan menjadi carboxylic acid. KB dengan tolerance reagent. Tolerance reagent dia adalah silver diamine. Ingat formula dia. Silver diamine kompleks. Letak hidroksid ion di anak panah. Okey, jadi ini positif kepada aldehyde. Tolerance ni, tolerance dia positif dengan aldehyde. Tolerance test. Positif dengan aldehyde. Jadi aldehyde tu akan mengalami pengoksidaan. Macam jadi carboxylic acid lah. Tapi sebab medium ni berbase, dia tak jadi carboxylic acid lah. Dia jadi carboxylic ion. Dia tak complete jadi carboxylic acid sebab medium berbase. Hidroksid ion ni dia akan ambil H+. So dia akan jadi carboxylic. So CH3 kita just salin saja. Aldehyde dia akan jadi carboxylic ion. Like that. CH2. Plus dengan Ag lah. Ag solid, jangan lupa letak. Silver mirror, tolerance test. Dia memberikan silver mirror. Jadi nampak penghasilan Ag. Solid. Dia precipitate pada glass test tube tu. Jadi kamu akan nampak warna perak. Macam mirror lah. Jadi daripada aldehyde,
Bila dioksidakan dia jadi carboxylic ion sebab medium dia berbase. Jadi C double bond O, O minus. Jangan lupa letak minus ni. Kamu tertinggal selalu. Okey, itu nombor 5. Okay, nombor 6. Question number 6. Number 6, soalan dia complete the following equation by given the structure T until V. Okay, jadi saya tuliskan dia punya structure. Boleh buat equation jadi reactant, jadi produk macam mana. Okay, ada structure-nya yang dibuat dalam kondens. Saya akan buka sedikit supaya kita nampak structure dia macam mana. C, dia ada H, CH3 ada 2. CH itu ada pula CH2. Lepas tu ada C yang ada H. Itu ada CH3 dan ada OH. Macam tu dudukkan. Kalau bagi logik carbon kovalensi dia 4. Maksudnya dia ada 4 single bond. Kalau dah satu dengan karbon, 3 lagi lah hidrogen dia. Okay, so ini adalah secondary alcohol. Ini adalah secondary alcohol. Secondary alcohol kan, nampak kan karbon yang ada OH ni dia ada terikat dengan 2 karbon. Jadi karbon yang mana saya warnakan merah ni, karbon ni adalah secondary carbon. Jadi OH ni adalah alkohol secondary lah. Sebab OH terikat pada secondary carbon. Secondary carbon tu sebab ada 2 karbon terikat dengan karbon yang saya nak cari kelas dia ni. Ini secondary. Okay, so ini structure ini telah diberi reaction dengan oxidizing agent. Jadi agent saya letak sebelum nak panah. K2 Cr2O7 acidified panas ni letak di nak panah. Jadi secondary alcohol dia dioksidas menjadi ketone dah. Ini produk dia. H3, C, ada H ni semua salin je, tak kacau. Salin saja. Dekat sini dia akan jadi C single bond OH, jadi double bond O. Jadi CH3 maintain. H tu dah hilang. So dia jadi ketone lah. Secondary alcohol jadi ketone. Daripada C single bond OH jadi C double bond O. Okay, so itu. Ini adalah T lain sikit. Ini adalah structure T. Okay, number C lah situ A, B, C. A, B, oh sorry, A, B. Buat apa ni? Tadi saya buat A kan. Okay, sekarang ini adalah B. A. B pula Okay, diberikan U. Bila ada iodine, NaOH, apa yang berlaku? Okay, nak tahu reaktan dia, tengok produk. C double bond O, O minus Na. Plus hydrogen gas evolve. Jadi ini bila dah mengalami tindak balas, U ni mengalami tindak balas dengan iodoform. Iodoform reagent. ID dengan NaOH. Iodoform ni dia nak tengok ada metil
Ada form ni untuk metil carbonyl structure lah. Metil carbonyl carbinol. Carbonyl lah sebab ada ketone. Carbonyl metil carbonyl group. Okay, jadi bila ada tindak balas tu maksudnya dia ada metil carbonyl di situ. So belakangnya ni ambil salin saja structure dia. Okay, dekat C double bond O. Okay, stop. Asal dia ada metil lah, metil. Dia ada CHI3 ya. Saya pada silap salin yang atas ni. CHI3 ya ini. Ngantuk ni. CHI3 ya. Solid iaitu pale yellow. Iodoform kita nak tengok ada pembentukan pale yellow precipitate kalau positif. Jadi kalau compound tu dia ada metil carbonyl structure. Ni kan, metil carbonyl structure. Inilah metil carbonyl structure. Jadi dia akan positif kalau ada metil carbonyl structure. Metil carbonyl structure penting untuk positif dengan iodoform. Metil carbonyl group. Jadi apa yang berlaku, kenapa akan ada metil? Sebab metil nanti itu akan dilepaskan. Jadi bond break antara C dengan C. Jadi dia akan, kemudian dia akan mengalami pengosidaan. C dan bond O tu macam aldehyde lah. Dia dah duduk di hujung karbon. Dia akan jadi carboxylic acid. Aldehyde kan co-oxidize kepada carboxylic acid. Sama juga yang ini. Dalam kes ni nama dia acetophenol. Karbon-karbon bond dia break. Okay, so carbon double bond O tu akan oxidize jadi C double bond O minus. Di sini. Mengalami pengoksidaan. Okay. So yang pale yellow precipitate tu adalah CHI3. Iaitu triiodomethane. Okay, itu nombor B. 6C. Okay, kita buat dekat sini. 6C. Okay, C ialah. Sini tak ada pun carbonyl. Jadi dia ada error kat situ. CH3. CH2. CH2. Jadi ada C double bond O H. 1, 2, 3. 4 karbon. So aldehyde. Reaction dengan KCN tak kisahlah, aldehyde pun boleh, ketone pun boleh. Reaction dengan KCN, potassium cyanide, acidified. Jadi ini nucleophilic addition. Nucleophile akan masuk pada C double bond O. So produknya jadi misalnya saja, saya tak tengah sikit. CH3, CH2, CH2, C, single bond O. Ada tangan lagi satu kat sini. So CN akan attach di sini. CN minus. Attach pada karbon yang partially positif. So O ni akan menerima H daripada campuran KCN dengan H+. Okay, so dia akan mendapat
Dan reaction ni akan meningkatkan pertambahan bilangan karbon. Nampak pada CN tu ada satu karbon. Lagi. So ini tak di label tadi saya lupakan sekarang dulu. So yang bawah ni adalah B. Ini adalah U. T yang untuk A, 6A itu T. Nah ini kan. Produk ni adalah T. Oh, saya dah tulis dah. Okay. Number 7, give a chemical test to distinguish between 3-hexanon and 2-hexanon. Make sure you know how to draw. Okay, kita buat macam table. Draw structure 3-hexanon dengan 2-hexanon dulu. Berbeza dia. 3-hexanon. Dengan 2-hexanon. Ini question number 7. Give a chemical test to distinguish between 3-hexanon dengan 2-hexanon. Dua-dua ketone. Ini structure dia. 6 karbon. Dekat nombor 3 ada C double bond O. So kita penuhkan hidrogen. Ini 3 heksanon. 2 heksanon pula. 6 karbon ketone. Double bond O pada karbon kedua. Katakan saya buat penomboran. Di belah kiri ini karbon nombor 1. Jadi tengok structure dia. Dua-dua ketone. Jadi kita tak boleh gunakan toluen lah. Toluen tak boleh. Kita menggunakan Brady tak boleh. Sebab Brady asalkan ada C double bond O aldehyde ketone, dia akan positif. Carboxylic acid taklah. Carboxylic acid dengan carboxylic acid dia tak boleh tindak balas dengan Brady. Brady ni okay, tadi saya dah cakap tadi, ketone tak boleh dibezakan lah antara ketone-ketone. Tak boleh menggunakan Brady sebab Brady dua-dua positif. Tak boleh menggunakan toluen sebab dua-dua akan negatif. Kita kena cari tindak balas yang di mana satu positif, satu negatif. Okay, selain daripada toluen test, apa lagi testnya? Apa lagi? Toluen test. Toluen test tak boleh sebab toluen test untuk aldehyde. Ini ketone dua-dua. Jadi kita cari pula untuk iodoform test. Boleh tak guna iodoform test? Kita dapati yang ini 2 hexanon ni dia ada metil karbonil. Mesti ada metil, lepas tu ada C double bond O. Ni ada etil. Tak boleh lah. 3 hexanon tak boleh. 2 hexanon kemungkinan. Jadi dia punya nama test ni adalah
iodoform test. Okay, nak membezakan dua structure. Okay, satu mengandungi methyl carbinol structure. Jadi yang methyl carbinol structure ni akan positif. Jadi observation dia no pale yellow precipitate form. Yang ni ada pale yellow precipitate form. Jadi equation kena letak ID di depan, English dia nak panah. Jadi yang ni tak ada tindak balas, kita kata no observable change. Kenapa kena ada methyl? Sebab dia akan break karbon-karbon. So, sini akan break. Jadi C bond dia akan break. Jadi bila buat equation tu plus dengan iodine NaOH. Oleh kerana dua heksanol ni mempunyai methyl carbonyl structure atau group. Jadi yang methyl ni karbon tu akan putus. Jadi akan jadi CHI3 . Hydromethyl bersama dengan karbon yang C double bond O tu akan mengalami peroksidan. So dia akan C double bond O OH. So dia ada sini CH2 CH2. Boleh tak? Ngantuk lagi. Dah mampu dah ni. Okey, apa yang berlaku ialah CH tu jadi CHI3. Karbon yang hujung yang metil tu dia akan jadi CHI3 triiodomethane which is pale yellow precipitate. Manakala karbon karbonil ni okey, dia sudah mengalami pengoksidaan menjadi supposedly carboxylic acid dah, C double bond OH, tapi sebab medium ni medium berbase, jadi dia tak jadi carboxylic acid kat situ, dia jadi aldehyde. Negatif charge kat situ, jangan lupa. Okey, jadi ni ada lagi karbon ni tertinggal saya. C double bond O, CH2 tu ada 3.
Lepas tu CH3. Jadi karbonil tu akan mengalami pengoksidaan. Pengoksidaan maksudnya buang hidrogen. Tambah O lagi. Okay, so itu tentang chemical test. Dan nombor 9 pula. Okey, seterusnya. Okey, nombor 9 pula ya. Nombor 9 mungkin ada banyak masalah. Nombor 9 ni. Compound with molecular formula C9H10. Okey, nombor 8 saya lupa sikit. Nombor 8 tu boleh guna tolerance juga. Ni kalau nak bezakan aldehyde dan ketone, kita boleh guna tolerance. Ini sekarang nombor 9 ya. Okay, nombor 9. Compound with molecular formula C9H10O. Lepas tu dia cakap monosubstituted. Ini clue-clue dia. Dia kata mono substituted benzene. Maksudnya benzene, satu hidrogen pada benzene telah ditukar ganti dengan substituent lah. Nanti kita tengoklah ya. Monosubstituted benzene, draw all the possible isomeric structure formula of this compound. Jadi dia tak cakap O-1 ni mungkin alkohol, mungkin aldehyde, mungkin ether ya. Jadi dia kata ada benzene. Kalau dia tak bagi clue pun ada benzene, kamu kena tengok ratio antara C dengan H tu dekat-dekat sama. Tapi lebih pada 6 ke atas lah. 6, 7, 8, 9. C6 ni untuk benzene ring. Kan benzene ring C6H6. Jadi hydrogen dia sama. Dekat-dekat. Jadi kalau rasionya tu bukan H tu bukan double lah. Tapi dekat-dekat saja dengan C. Okay, berapa bilangan dia tu ini menunjukkan dia ada benzene ring. Jadi benzene ring dalam 6 ada satu substituent. Itu maksudnya macam tu. Jadi ini dah C6H5 dah. Ini C6H5. Kalau semuanya hidrogen, dia C6H6 kan. Tapi satu hidrogen telah ditukar ganti substituent dengan, so tinggal berapa karbon lagi? 3 lah kan. 6, 7, 8, 9 ada 3 karbon. So 3 karbon ni, nak buat 3 karbon macam mana? Nak buat 3 karbon, lurus. Atau you nak buat nak buat 3 karbon cabang sikit macam tu. Boleh. Okey, dia alkohol ether ke aldehyde ketone? Pasangan possible isomers. Okay, kalau saya bubuh aldehyde karbonil, kalau saya bersih dah bubuh O, berapa hidrogen dia?
3, 4, 5, 6. Kita dah 6, 7, 8, 9. 3 karbon. Betul. Jadi C6, H5. Ini dah 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. C6H5. Oh, saya tidak ni kan. Bukan CH3. Tengok. Hilap sikit dah. Dah kira tak betul. Ni CH2. So, hidrogen dia 2, 4, 5. 5 campur 5, 10. Okay. C6H5 untuk benzene ring ni saja. Betul belakang tu dia ada CH2, CH2, C double bond OH. Okey, atau you nak buat aldehyde tu, carbon dia bercabang sikit, C double bond OH ni still di hujung. Okay, so this is another aldehyde, primary aldehyde, another aldehyde. Macam mengantuk ni cakap macam 1, 2, 3, 4. Okay, boleh tak kita buat ketone? Formula untuk aldehyde jugalah adalah formula untuk ketone. Mereka ni, aldehyde ketone ni mereka adalah pasangan functional group isomers. Dia berbeza dari segi functional group. Dalam kes ni functional group tu satu C double bond OH, the other one C double bond OCC lah. Tapi nama dia kita panggil carbonyl juga. Functional group dia sama iaitu function carbonyl, tapi dia punya homologous series different. Aldehyde dengan ketone. Jadi aldehyde ketone mempunyai formula molekul yang sama sebab mereka adalah pasangan functional group isomers. Dalam constitutional isomers, functional group isomers. Berbeza dari segi functional group, tapi functional group di sini sama aldehyde ketone, C double bond O. Tapi homologous series dia lah berbeza. Homologous series dia. Satu aldehyde, satu ketone. Jadi kita boleh buat ketone juga instead of aldehyde. Okay, kalau saya buat ketone, ada 3 karbon kan. Mesti ada benzene ring. Okay, untuk buat ketone, mungkin kita kena buat ada 3 karbon, double bond O tu lebih tengah sikit. So, CH2, CH3. Ini adalah ketone, ketone aromatik. Dia ada benzene ring. Okay. Kalau saya proporsi double bond O sini, boleh juga Sikit lagi saya boleh mungkin buat C tu 3 karbon macam tu, tapi double bond O tu lebih dekat dengan benzene ring. Okay, so CH2, CH3. Okay, jadi kita ada 4 possible lah. A, B, C dan D. Soalan tanya. Draw all the possible isomeric structure formula of the compound. Saya dah draw, dia tak ada nak cakap apa-apa. Tak ada lagi soalan selanjutnya. Just draw je lah. Kalau draw. Okay, 4 markah untuk 4 structure. Oh, ada lagi followed by ni. Okay. Jadi yang B ni berkait juga dengan A di atas lah. State the observation on how the isomeric compound can be the isomeric compound in A can be differentiated using tolerance reagent
and iodoform test. Write the reaction equation involved. Okay. Okey, macam mana kita nak bezakan dia? Satu menggunakan tolerance dan juga iodoform test. Jadi kita tengok. Okey, tolerance. Tolerance maksudnya aldehyde. Jadi structure A, B, C, D ni kalau kita compound-compound ni kalau kita react dengan tolerance, jadi A dengan B yang akan positif lah. Menghasilkan silver mirror sebab A dengan B adalah aldehyde. C dengan D adalah ketone. Jadi C dengan D adalah negatif. Jadi kita kena buat chemical equation lah dengan tolerance. Cak satu tu. Okay, saya buat dulu dengan tolerance. Test dengan tolerance. Tolerance test. Jadi A kita saja A. Aldehyde A. Itu CH2, CHO. Kita nak bahas dengan tolerance silver diamine. NH32. Okay, plus ion. Jadi dia akan positif. So, structure-nya ada aldehyde, semua aldehyde positif. H2, yang ni C ni akan jadi C double bond O, OH. Nampak macam tu. Carboxylic acid. Okay, plus dengan Ag. Okay, so yang positifnya structure yang A dan structure B juga. B. C double bond O, H. Okay, aldehyde ini akan kita nak balas dengan tolerance reagent, silver diamine. So, dia pun akan mengalami, aldehyde akan mengalami pengoksidaan kepada carboxylate ion. Oh, saya ngantuk sangat ni lah ni. Dia jadi carboxylate ion, dia tak jadi carboxylic acid sebab dia medium berbase, jadi carboxylate O minus itu. Okay, salin saja structure dia ni. Pada C yang single bond O, C double bond OH tu jadi carboxylat. C double bond O minus. Dia telah mengalami pengoksidaan daripada aldehyde kepada carboxylate ion. Plus dengan Ag, solid. Silver mirror. Okay, aldehyde. A dengan B. Saya tunjukkan tadi. A dengan B. Ini A dengan B. So, manakala dua-dua ketone ni, C dengan D, tak ada tindak balas lah. C dengan D. C dengan D. Kita buat no observable change. Okay, no silver mirror. Sebab dia dua ketone dia tak boleh dioksidakan. Tolerance reagent ni adalah oxidizing agent. No silver mirror form. Okay.
Okey, sekarang kalau kita nak tengok pula dengan iodoform test. Iodoform test pula adalah dengan iodine NaOH. Iodoform test. Reagentnya adalah iodine NaOH. Dia untuk struktur yang ada methyl carbonyl structure. Okay, antara empat struktur tadi, isomers tadi, yang mana ada methyl carbonyl structure? Hanya C sahaja. Ini methyl carbonyl structure. C double bond O CH3. Lain tak ada. Okay, jadi yang C tu ada methyl carbonyl structure. Bila tidak balas dengan iodine, NaOH, yang bahagian methyl tu dia akan diputuskan. Jadi yang methyl tu jadi CHI3 ya, triiodomethane, manakala yang karbon-karbonil tu akan mengalami pengoksidaan. Dia macam aldehyde dah, dia duduk karbon tu dah di ujung. So dia jadi karboksidate. Itu C double bond O, O minus. Macam tu. Yang methyl tu dia akan jadi CHI3, which is periadoprecipitate. Jadi ini adalah struktur C kan. Ini C. Jadi C yang positif sebab dia ada methyl carbonyl structure ni. Kalau ada methyl tu baru dia boleh putus. Jadi yang lain-lain tu tak ada tindak balas. A, B, D tu dengan iodoform no observable change. No pale yellow precipitate lah. Okay. Itu untuk iodoform test. Jadi kita dapat kenal lah yang mana satu aldehyde, yang mana satu ada methyl carbonyl structure. So yang tinggal satu tu dia tak ada, dia bukan aldehyde, dia bukan yang D tadi kan. Yang D ni jadi kita tahulah yang D ni dia bukan aldehyde, dia ada ketone dan dia tak ada methyl carbonyl structure. Ya A dengan B tak boleh dibezakan lah. Dua-dua aldehyde dan dua-dua tidak balas dengan iodoform test. Okey, kejap. So soalan seterusnya adalah soalan nombor 10, reaction scheme. Jadi dia buat reaction scheme ni maksudnya dia tunjuk dia outline bagaimana tindak balas, apa reagen yang digunakan, apa produk yang terhasil dan macam tu. Okey, saya tuliskan balik dah kat sini, salin balik. Sebab saya tak boleh nak tulis dekat Word tadi. Okey, nombor 10. Mungkin saya buat rangka-rangka dia saja boleh. C. Ni ada OH, CH ni, betul ada C. Ini adalah 2 butanol dengan E. Dia secondary alkohol kan. So bila E dia mengalami pengoksidaan lah ni jadi ketone. Double bond O. Ni ketone dengan H dia tak muat. Dengan H dia akan jadi
Ni jadi iodoform ni. Kemudian air ni akan kena balas dengan air. Matikan karboksilik asid. Buat CC saja. Kamu bila hantar kat saya, jangan berubah CC. Bagi komplit. Komplitkan dengan hidrogen tu. Okay. So ini dia dengan F. So dia akan jadi, panjang sikit ni. C, ada CN, ada OH, ada C, CH3. Dengan G, ini awak tak belajar ni. CN tu jadi COOH. Ada OH, ada C. Okay. So ini alkohol jadi keton, secondary alkohol. Ini secondary alkohol. Secondary alkohol jadi keton, butanon. Itu maksudnya oxidation lah. Buang H. Jadi C single bond OH jadi C double bond O. So ini tentu PCC boleh atau potassium permanganate boleh. Any oxidizing agent. Potassium permanganate acidified, panas. E tu. Jadi secondary alcohol akan tukar kepada keton. Jadi C double bond O daripada C single bond OH. Kemudian ini dia karbon ni reaction dengan ada nampak CN. OH tu maksudnya itu KCN. KCNH plus HCl ke. Nah, H atas ni dengan CN. Dia jadi reaction dia dengan HCN lah. Penghasilan HCN daripada KCN dan HCl. Nucleophilic addition. Ni F. Kemudian keton dia dengan H ni ada tentulah iodoform test nampak CHI3 kan. Iodoform test lah ni. Iodine, NaOH. Dia akan potong dekat metil tu. Dia akan dioksidakan. Okay, lepas tu bila kita ambil karboksilik ion, dia jadi karboksilik asid, maksudnya kita letak HCl ke any acid lah. Daripada karboksilik ion, dia tindak basa dengan H+, dia akan jadi karboksilik asid. Okay. Okay, yang ini G ni kamu tak belajar lah ni. Nitril ni, CN ni. CN ni adalah nitril lah. Ada cyano ni. CN ni dia akan, bila kita hidrolisiskan dia, air berasid, hidrolisis air ataupun air berasid. Jadi dia akan jadi karboksilik asid. CN tu jadi COOH. Karboksilik asid. Hidrolisis. Jadi karboksilik asid ni sebenarnya boleh juga disediakan daripada nitril lah. CN. C triple bond N tu. Okay. So itu nombor 10. Ini nombor 11 kita dah bincang sebenarnya. Tak apa saya buat recording juga di sini. Question nombor 11. Ini tipikal macam soalan exam jugalah. Write the product for the reaction between butanon with each of the following reagent. Jadi dia nak produk sahaja, tak payah buat equation. Jadi saya writekan dia punya reactant butanon tu. Butanon keton, 4 carbon, ada double bond O. Jadi CH3, CH2, CH3 macam tu. Make sure betul number of hydrogen. Reaction dengan A, reaction dengan KCN, HCl.
Ini nak tunjuk produk saja kan. Tapi saya tunjuk juga reagen apa dia nak balas ni. HCl. Jadi produk dia, bila kita dah masukkan CN negatif nukleofil dia kan. So CN akan masuk dekat C double bond O ni. CN akan masuk O ni, dia akan jadi OH sebagai asid daripada HCl. Ini salin. CN akan masuk CNOH. Cyanohydrin. Ini produk dia. AB. Ini lithium aluminium followed by hydrolysis ni. Ini maksudnya reduction. Step 1 dia masuk lithium aluminium tetrahydride dalam dry ether. Walaupun kat sini tak tulis dry ether pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Tapi mesti buat step 1, step 2 kalau nak buat equation. Step 2 hydrolysis sama dengan air atau air berasid atau H3O+. Jadi yang terhasil ialah dia mengalami reduction. So produk kita ni daripada ketone kepada alkohol secondary balik lah. Jadikan dia alkohol. Letakkan hidrogen. Lain salin. Okey. Begitu juga dengan C. C pun sama reduction juga. But this time guna sodium borohydrate dengan metanol. Metanol CH3OH. Metanol. Okey. Yang utama kita letak depan. Reducing agent dulu. NaBH4. Sebelum solvent dia. Metanol ni solvent. Jadi sama sajalah produk atas sama. Iaitu dia menghasilkan secondary alcohol balik. Both are reduction. Okay, C. D dengan E saya buat tempat lain. D dengan ID NaOH adalah ID NaOH. Campur ID dengan NaOH. So ni ada hydroform test. Tadi structure tadi butanon kan. Butanon dia macam ni. Double bond O. So dia ada metil kat sini. Dia berhubung macam tu kan. So dia akan jadi CHI3 periodic precipitate. Manakala yang belakang ini mengalami pengosidaan. C double bond O, O minus. So CH2, CH3 bawa. Okay, so itu hydroform test. Sebab dia ada metil carbonyl structure, jadi dia positif. Kemudian dengan Brady. Brady ingat tak? Okay, Brady mungkin saya buat equation. Tapi tak nampak kan? Butanon. Mudahnya kalau kita alignkan double bond O macam ni. C double bond O duduk sini kan? Butanon maksudnya dia ada altogether 4 carbon. So CH3, CH2. Kan? 1, 2, 3, 4. Double bond O pada karbon kedua. Reaction dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine. Yang saya tunjukkan equation kat sini. Hydrazine dia NH2, NH2. Tapi sebab dia ada phenyl, jadi H dia kat yang ujung ni, yang kedua ni tinggal satu sajalah. Ada phenyl di situ. Phenyl tu benzene ring. Dan nitro tu pada kedudukan 2 dengan 4.
2,4 DNPH. Dinitro, ada 2 nitro, final benzene ring, hydrazine NH2 NH2. Jadi apa yang berlaku? Ini akan kita buang, singkirkan, jadikan jadi air. Kita akan sambung C double bond dengan N. So dia punya produk dia adalah, dia sebenarnya bersalin saja. Ni salin. Make sure joining dia betul. So double bond kekal, tapi bukan dengan O lagi, dengan N. N yang paling hujung tu. N lagi H. Nitrogen dia punya bond dia 3. Dia ada lone pair. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 dia ada lone pair. Jadi dia ikatan dia kalau single bond, 3 single bond. Kalau ada double bond 1, single bond 1. So ini dia ada benzene NO2. Plus air lah, air yang tersingkir. Jadi kita nak tunjuk ni sekarang ni, yang kita nak ni adalah produk ni je lah. Kita nak produk ni lah. Tapi nak bikin produk tu, make sure you tahulah 2,4-DNPH. Macam mana structure dia. Nitro tu pada kedudukan 2 dengan 4. Di sini 2 dengan 4. 1, 2, 3, 4. 2 dengan 4. Okay. So, habislah cerita kat situ. Tutorial ni dah habis. So, make sure kamu completekan tutorial ya. Yang kamu jawab tu buat betul-betul. Check balik dengan jawapan saya ni. Kemudian hantar kepada saya. Okay. So, saya berhenti sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.